Yang kedua, yang saya nak jelaskan masalah MOU di hal politik. Pada pandangan saya dah baca lengkap dan saya telah menulis kursus masalah isu ini, iaitu Ethical Memorandum Understanding MOU ni biasanya tak ada backup undang-undang, tak boleh dianggap sebagai satu perkara yang terpakai. Ia hanya satu perkara yang digunakan secara syok sendirilah. Dulu ada seorang usahawan, dia ada syarikat, masa zaman Tun Dr. Mahathir, suka membuat MOU. Kalau lawatan Dr. Mahathir ke luar negara, antara peneretangan MOU ni syarikat dia, sehingga sahamnya besar, di bursa saham kompuskan dah lingkup dah. Syarikat dia pun banyak mendapat projek sana projek sini. Syarikat tu pun dah tak ada lagi dengar dah, baunya pun tak ada lagi, di mana kuburnya pun kita tak tahu. Jadi kita syarikat tu pun dah tak ada. Jadi MOU tu dibuat sana sini ni hanya semata-mata untuk menunjukkan ada bekerja ataupun ada syok sendiri. Jadi apa yang saya nak katakan kepada tuan, pertama, kita sekarang pelik bagi seorang pengamat politik, ahli politik macam saya, walau di peringkat UMNO cawangan, dan sudah berada 50 tahun dalam politik ini, walaupun tidak berjawatan besar termasuk menjadi menteri, tapi saya rasalah banyak orang tidak faham. Dia mengatakan itu prerogatif Perdana Menteri. Oh, ini kuasa Perdana Menteri. Dalam komen tu saya baca lah, ini tak ada kena-mengena dengan parti politik. Inilah orang-orang jahil dalam ilmu sistem pemerintahan Malaysia. Orang-orang jahil ini, dia telah membuat satu komen yang dia tidak berilmu. Macam kita lah, kita bukan ahli agama, tiba-tiba ada ustaz bercakap, kita tidak boleh memberi komen atau hujah akal kita. Hujah kita mestilah berbentuk yang menunjukkan sejarahnya, faktanya dan hukumnya. Yang kita nak membidas cakap seorang ustaz, ulama dan sebagainya itu sebagai tidak benar. Tetapi kalau kita terus memberikan komen kepada ahli pakar agama dan kita tidak ada pengetahuan, maka kita sebenarnya adalah seorang dalam bahasa mudahnya pencacai lah. Hanya nak komen tapi tidak berilmu. Sebenarnya negara ini, sistem pemerintahan kita tidak boleh berpisah dengan politik. Pertama, datangnya Perdana Menteri itu daripada parti politik. Kita belum pernah ada dalam sejarah Malaysia ini Perdana Menteri yang bebas. Tak ada. Semua Perdana Menteri kita, termasuk selepas kalah 2018, Perdana Menteri selepas itu ialah daripada Parti Bersatu. Kemudian yang kedua pun daripada Parti Bersatu, dan sekarang pun daripada Parti UMNO. Jadi sistemnya itu kita kena faham. Di dalam sistem pemerintahan kita, dia ada banyak undang-undang. Antaranya undang-undangnya ialah Akta Tugas Menteri dan Timbalan Menteri. Semua orang dah, saya dah disekolahkan ini oleh almarhum Abdullah Sanusi, seorang pegawai kanan perkhidmatan awam, nama lengkapnya Tan Sri Abdullah Sanusi. Masa saya kursus di Pusat Latihan Pegawai Kerajaan tahun 70-an awal, dia mengatakan bahawa sistem pemerintahan Malaysia ini ialah satu sistem pemerintahan berdasarkan parti politik yang menang dalam parlimen dan kemudian mempunyai majoriti, dan menteri-menteri yang dilantik itu terikat dengan satu akta, namanya Akta Menteri dan Tugas Timbalan Menteri. Di dalam itu ada dituliskan seorang menteri ataupun Perdana Menteri hendaklah melaksanakan segala dasar yang dipersetujui oleh Perhimpunan Agung partinya, dan ia hendaklah melaksanakan segala dasar itu dengan dibantu oleh seorang ketua susah.
Seorang ketutusa boleh menasihatkan menteri, tapi menteri boleh menolak nasihat ketua setiausaha itu. Jadi ini adalah satu apa yang kita panggil sistem yang apa dipanggil pemerintahan kita. Jadi dalam sistem pemerintahan kita, inilah dia perkara yang banyak orang tidak faham, bahawa walaupun dia Perdana Menteri, dia seorang yang dikuasai oleh partinya. Parti dia itulah yang berkuasa untuk menentukan dasar-dasarnya. Saya masih ingat lagi, almarhum Sanusi Junaid bercerita dengan saya, ya. Dia kata masalah yang dihadapi oleh UMNO dalam kabinet kadang-kala, dasar-dasar itu tidak pernah dibawa di dalam mesyuarat majlis kerja tertinggi UMNO. Tiba-tiba dibentangkan oleh menteri. Jadi apabila menteri membawa ketah-ketah kabinet atau dasar baru, kadang-kala bukannya parti politik menteri yang datang daripada parti lain UMNO, malah daripada UMNO sendiri menolak kertas kabinet yang dibawa oleh menteri UMNO itu sendiri. Jadi dia kata inilah masalahnya saya. Berbeza dengan MCA dan MIC. MCA kalau mesyuarat kabinet pagi hari Rabu, kan, kertas kabinet itu dia dah bincangkan. Kalau tidak hari Selasa, hari Isnin, dia telah berbincang dalam konteks yang kecil mungkin, pengurusan sama ada bersetuju atau tidak setuju atas keputusan-keputusan itu. Maka apabila menteri kabinet ini daripada MCA ini, apabila dia menolak kertas kabinet itu, dia akan menyebut MCA tidak bersetuju kertas kabinet ini, ataupun dasar ini. Jadi kalau dia ada 5 menteri MCA, maknanya 5 menteri itu tidak bersetuju. Berbeza dengan UMNO. UMNO ni kalau dia tak bersetuju, dia kata saya tak bersetuju ni. Wahal yang bawa kertas kabinet itu dari UMNO itu sendiri. Dari itu tuan-tuan dan perempuan semua, inilah masalah yang berlaku dalam sistem pemerintahan kita, termasuk oleh menteri, ya. Dan ini juga menjalar kepada rakyat bahawa dia tidak memahami bahawa dasar parti menguasai kerajaan itu. Maksud dasar parti menguasai kerajaan itu bukan orang parti yang menunjuk arah. Saya sebagai ahli UMNO tak ada kuasa untuk nak arah pegawai kerajaan, tak ada kuasa nak arahkan Datuk Bandar Kuala Lumpur, tak ada kuasa itu. Yang ada kuasa itu menteri. Jadi jangan ingat kita jadi ahli parti, kita boleh campur tangan dalam sistem pemerintahan itu. Itu diuruskan oleh pihak apa yang dipanggil wakil-wakil menteri tadi yang menjaga kepentingan parti dia. Dari itu MOU ini, persoalannya adakah ia telah dibawa oleh yang nak membuat MOU itu kepada parti dia masing-masing, termasuk UMNO. Dari itu isunya sekarang yang jadi rakyat keliru, gelak pun ada. Dalam masa yang sama, no DAP, no Anwar, no DAP, no Anwar, no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP. Akhirnya perjanjian itu ditandatangani oleh Perdana Menteri yang juga nak Presiden UMNO. Saksinya hanya ahli parlimen, ketua UMNO bahagian. Jadi apakah yang boleh dilakukan dengan MOU ini? Dari segi parti pula, saya rasa parti menolaknya. Jadi sebagai satu kelemahan perkara ini tidak dirujuk kepada parti, termasuk PBN, bukan jauh sangat, iaitu pembangkang menolak usul ke, walaupun di dalam MOU itu kata pembangkang tak akan membahaskan belanjawan, akan menyokong demi kestabilan politik. Tetapi baru nak melantik timbalan speaker daripada UMNO, tiba-tiba sudah terdedah Parti Bunga ataupun Parti Bersatu menolaknya. Oleh yang itu, dia menjadi satu
polemik atau isu baru sekarang. Bagaimana boleh menolaknya? Satu cadangan MOU dah buat. Tentu kalau dibawa dalam parlimen, Ahmad Mazlan bakal timbalan speaker, dicadangkan kekosongan yang dibuat oleh Datuk Seri Azalina Osman Said, pembangkang saya rasa dia tidak akan membantah. Kalaupun ada membantah atau dia menamakan Komeng sebagai timbalan pengurusi, ia lebih kepada pertandingan sukan. Yang kalah pun dikira menang, yang menang pasti menang, tetapi konteks dia yang penting ialah berjalannya demokrasi itu. Tetapi tiba-tiba ditangguhkan. Jadi soal yang bangkit sekarang, bagaimana sikap ahli-ahli parlimen yang selain daripada penyokong Perdana Menteri, daripada 38, 15 menentang, 15 ini pula 3 lagi, tinggal 12, satu dozen sekarang yang dianggap, yang disebut dulu sebagai pengkhianat oleh kelompok yang menang ni jadi Perdana Menteri ni. Apa sikap mereka yang 12 orang, termasuk Ahmad Mazlan itu, termasuk yang 12 orang dalam kelompok 15 tu. Jadi inilah dia yang jadi masalah sekarang ini, bahawa MOU ini ataupun perjanjian CSA ini tidak menguntungkan apa-apa. Dia akan kembali balik kepada asal. Jadi untuk apa faedah dia? Kita kena maklum, saya bersetuju dengan bekas Ketua Hakim Negara Hamid Mohamad bahawa limit ada. Perkara yang kita nak lakukan mestilah mengikut lunas perlembagaan. Apa yang tertulis. Contohnya Istana Negara tak boleh terus dilihat sebagai mencampuri hal politik, kerana ini bukan tugas dia. Jadi soalnya sekarang ni mungkin juga atas nasihat penasihat undang-undang di Istana Negara yang demi kepentingan dia telah memberikan pandangan, akhirnya serangan berlaku kepada institusi Istana Negara ini di kalangan cerdik pandai, di kalangan peguam-peguam dan sebagainya. Ini tidak dikira sebagai undang-undang menghasut. Ini adalah pandangan rakyat, kebebasan yang dibenarkan oleh kerajaan untuk kita berikan pandangan dan fikiran kita, selagi tidak melanggar, menghasut satu perkara yang boleh menjadi kemarahan rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau orang tanya saya apa pandangan terhadap perjanjian SSA, dia tidak berlaku dan saya rasa UMNO tidak terlibat. UMNO tidak ada terlibat dan tak ada kaitan dengan itu. Maknanya dari segi UMNO-nya, ia adalah perbuatan yang bukan selaras dengan parti UMNO itu sendiri, yang mana seseorang yang menjadi Perdana Menteri mestilah mengikut kehendak-kehendak atau keputusan parti. Tetapi masalahnya sekarang ini untuk pertama kali kita melihat Perdana Menteri pangkatnya lebih rendah daripada Presiden, walaupun Presiden ada. Jadi inilah ketegangan yang berlaku dalam institusi UMNO ini sendiri, iaitu tidak selarasnya bidang kuasa antara parti dengan dia. Jadi dia tidak memberikan apa-apa keuntungan demi kepentingan rakyat. Kalau rakyat berpendapat, dia hanya lebih merupakan kepada motif politik dua-dua pihak, sama ada di pihak kerajaan itu sendiri dan juga pihak Pakatan Harapan. Dari segi untungnya, banyak untungnya pada Pakatan Harapan, menunjukkan Pakatan Harapan ini dia fleksibel, dia boleh turun melangkah ataupun berundur 2 langkah untuk maju ke depan. Sepatutnya MOU ini bukan dibuat oleh Perdana Menteri atau ditangani oleh Ketua UMNO bahagian yang juga seorang menteri. Ia patutnya diperbuat di kalangan parti-parti. Dibuat di kalangan parti-parti. Perjanjian antara Presiden UMNO bersama dengan Presiden PAS, Presiden PBBM, parti-parti kecil lain-lain itulah,
GPS Sabah ke Sarawak ke, dengan Parti Pakatan Harapan. Jadi itu dilihat bahawa sikap kedudukan yang selaras dengan pernah dilakukan oleh Tun Razak dulu. Tun Razak apabila buat perjanjian dengan PAS, dengan gerakan SUPP, parti PPP, Tino Bahasa Agam, pergi cek dekat Arkib Negara, pergi buka Arkib Negara, pergi minta file perjanjian itu. Tun Razak sign perjanjian itu atas nama Presiden UMNO. Begitu juga Dato' Asri bin Haji Muda, almarhum. Tun Razak pun dah almarhum. FP Tino Bahasa Agam, gerakan Lim Chung Yu, menandatangani perjanjian kerjasama politik antara parti-parti politik selepas peristiwa 13 Mei, merupakan tanda tangan Presiden Parti yang mahu bekerjasama bagi menyelamatkan negara ini setelah terjadinya peristiwa 13 Mei. Bukan seperti yang ada sekarang, yang Perdana Menteri menandatanganinya. Dan perjanjian yang dibuat oleh almarhum Tun Razak dengan parti sekutu lain daripada MCA, daripada MIC, daripada gerakan PPP, SWP dan USNO dan semuanya, telah membentukkan kerajaan campuran pada awalnya, dan akhirnya pada tahun 74 tertubuhnya Barisan Nasional. Tetapi dalam isu ini kita bukan bermaksud untuk parti PH itu menyertai Perikatan Nasional ke Barisan Nasional, tetapi kepada ahli-ahli parlimen secara parti politiknya bersetuju mengurangkan politicking di dalam parlimen dan di luar parlimen. Ya, janganlah apabila politicking ini kononnya nak dikurangkan, kita bagi habuan ketua perbankan jadi bertaraf menteri. Jadi kalau dia bertaraf menteri, maknanya dia dapat diplomatic passport. Dia bertaraf menteri, dia mendapat kemudahan menteri, di samping gaji dia 27,000. Yang jelas campur 16, lain-lain lagi. Kongkuannya ketua pembangkang akan bergaji paling rendah 60,000 sebulan. Ya, jadi kita nampak MOU ni tidak memberikan kenyang kepada rakyat. Kerajaan yang dapat sendawanya ialah Perdana Menteri dan menteri-menterinya. Rakyat meloponglah begitu ya. Hanya dia dilakukan kerana kepentingan yang berlaku sekarang ini untuk mengekalkan kuasa dan untuk mengurangkan bunyian nyamuk. Tahu, kalau kita masuk di hutan, kita duduk santai di tepi sungai dan sebagainya, kita tak tidur lena, sebab kalau ada kawasan tu ada nyamuk, mengganggu konsentrasi untuk tidur. Jadi ia lebih merupakan kepada untuk menghindarkan nyamuk menghinggapi Perdana Menteri, menteri-menteri dia. Jadi dari segi rakyatnya tidak nampaklah ada keuntungan dia. Jadi pada saya, komen saya terhadap MOU ini, ya, tidak memberikan rakyat kenyang. Hanya yang terlibat, mereka yang terlibat akan kenyang. Ketua pembangkang mendapat gaji taraf menteri, ahli parlimen akan dapat peruntukan besar-besaran, bukannya peruntukan dulu di zaman Tun Razak, sebelum itu Tengku, lepas tu Tun Nussin dan zaman Dr. Mahathir masih hidup lagi. Kerajaan tidak pernah nak menafikan pandangan-pandangan pembangkang ni. Apa kerajaan buat ialah meneruskan projek-projek yang dicadangkan oleh pembangkang. Jadi patutnya yang patut kerajaan buat sekarang ni untuk menilai sebarang pandangan projek untuk rakyat dari kalangan kawasan-kawasan parlimen yang tidak dikuasai oleh kerajaan. Kita janganlah menzalimi mereka kerana kawasan itu diceras, kononlah kawasan saya kerana bertahun-tahun di bawah DP, kita tak repair jalan dia, kita tak siap, tak buat sekolah kat dia, ada tapak hospital, kita tak bangunkan hospital kerana kononnya kawasan itu pengundinya memilih parti pembangkang. Jadi kenapakah kerajaan menghukum kawasan pilihan raya itu dengan tidak memberikan kemudahan perkhidmatan yang sewajarnya? Kerana yang
kenapakah tidak dihormati keputusan rakyat yang tidak mahu mengundi parti kerajaan tapi mengundi pembangkang? Sebaliknya, mindset kerajaan, oh ini kawasan pembangkang, maka tak perlu kita nak buat. Kalau jalan dia berlubang-lubang, apa peduli kalah, suruhlah parti ni buat, dia tak undi kita. Jadi mentaliti itu mestilah sekarang dibuang di kalangan kerajaan atau pemerintah. Kerana kalau kita buat pembangunan, kita terus melaksanakan projek-projek yang telah disusun ataupun dicadangkan oleh ahli parlimen itu, walaupun dia pembangkang, tentu akan memberi kesan kepada pengundi untuk melihat bahawa dia dapat duduk selesa di bawah satu kerajaan. Jadi masalah sekarang, bertahun dah sebenarnya, ini diamalkan dulu lagi, iaitu kita telah menzalimi, menghukum pengundi dalam kawasan itu. Jadi kalau nak buat Kementerian Kesihatan, bercadang nak buat hospital, kemudian itu mengikut pejabat tanah, mengikut Badanan Kemajuan Ekonomi Negeri ke, Jabatan Pembangunan Negeri ke, mencadangkan ada satu tanah yang kerajaan ada 20 hektar sesuai untuk buat masjid. Cek, bawa pada kementerian, bawa pada menteri kata kat mana nak buat ni? Dekat Ceras. Kan itu kawasan DAP. Saya tak mau dibina di DAP ni. Ni kawasan Ceras ni kepala DAP punya. Ni mana? Oh, Padison. Ini kan PKR punya kawasan. Tak payah tukar. Maka sepatutnya hospital itu dibuat dalam kawasan parlimen itu yang dicadangkan oleh Jabatan Pembangunan Negeri, dicadangkan oleh kerajaan negeri, supaya hospital itu dibuat di situ, hanya ditukar kerana keadaannya ialah kawasan itu kawasan pembangkang. Inilah yang tak diterangkan oleh kerajaan, oleh parti pemerintah sekarang. Ini bukan kita nak bagi kepada rakyat gula-gula. Sekarang wakil rakyat pembangkang pun mendapat peruntukan sama dengan ahli parlimen kerajaan. Itu hak mereka. Mereka dipilih oleh rakyat. Ya. Jadi saya rasa tidak tepat MOU itu yang timbal balasnya dalam bentuk habuan-habuan ini yang menguntungkan ahli parlimen. Jadi itu yang saya fikir adalah wajar untuk kerajaan nilai balik soal ini.